Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manna ala man yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim wa sallallahu wa sallama ala al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu al-ilma fi kibari sinnihim hirsan li talabihi wa nailan li fadlihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu insya-Allah dalam satu seminar yang berkaitan dengan sunnah dan kemudiannya saya ucapkan dulu terima kasih banyak-banyak kepada penganjur seminar Al-Fadil Sahibus Samahah Dr. Maza, Datuk Tuan Guru Rektor kita Al-Fadil Datuk Dr. Radhi, Dr. Akram, sahabat-sahabat, Dr. Zaimi, Dr. Luqman, Masya Allah, sahabat-sahabat lain semua dan hadirin hadirat semua yang hadir bersama dengan kita pada seminar sunnah ini. Sebenarnya ketika awal Sahibus Samahah Dr. Maza mengutarakan tentang cadangan untuk nak mengadakan seminar sunnah ini, saya antara pertama sekali yang saya terlintas kalaulah berpeluang untuk nak membentangkan topik yang berkaitan dengan sunnah ini, saya sebenarnya nak ambil tajuk Dr. Zaimi tu. At least Dr. Zaimi orang kata pakai songkok. Saya nanti orang kata apa-apa pun petikai kan kat situ lah. Ni sembang pasal sunnah, sembang pasal hadis, kopiah pun tak pakai. Itu lagi kejam daripada pakai songkok. Jadi dan ini juga apa yang satu suasana yang kalau kita tengok benda yang saya lalui pun daripada masa di Universiti Islam Madinah dulu. Memang kalau kita tengok suasana pelajar di kuliah hadis, iaitu saya masuk pelajar kuliah hadis. Dan kita tahu pelajar kuliah hadis ni biasanya pada tahun-tahun 1 ni kita akan tahu itu dia punya semangat tu tengah tinggi. Jadi saya ni someone yang orang yang tak suka fikir panjang pasal baju ni. Ini salah satu daripada apa yang mak saya selalu bising daripada dulu. Jadi kalau saya pergi kelas, saya nak baju yang paling senang, yang paling mudah, yang paling saya selesa. Itulah saya akan pakai. Jadi masa dulu saya ada baju Melayu, tak ada beli jubah-jubah lagi. Saya pergi kelas, biasanya saya suka pakai baju Melayu lah. Jadi kawan-kawan Arab ni, bukan kawan Arab sangat sebenarnya, tetapi kawan yang daripada negara-negara lain. Di kuliah hadis ni, bila orang tu datang tak pakai jubah, dia pandang semacam tu. Dia akan tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Jadi saya kata, kenapa pandang macam tu? Dia kata, kau pakai baju apa? Ini baju Melayu. Saya suruh datang dulu pakai baju Melayu, pakai jubah kadang-kadang. Tapi kata ini baju tradisional, baju tradisi negara kami. Dia pun kata macam pelik kan. Jadi saya kata tak apa, hari ni kita berkenal-kenalan lah. Dekat Universiti Madinah ni ada lebih daripada 150 negara. Jadi dah jadi satu yang ma'ruf, pelajarnya akan datang dengan pelbagai versi of penampilan. Pelajar daripada Afrika pun ada baju jubahnya. Pelajar daripada Mauritania, dia punya jubah tu macam kita boleh buat lapik meja. Sebab jubah dia tu petak saja, besar macam tu, macam baju kepak tapi besar. Maghribinya ada style dia. Pelajar Indonesia, Asia, China, India pakai kurtahnya. Jadi itu semua pakaian-pakaian yang diraikan selagi menepati dawabit yang telah disebutkan Al-Fadil Dr. Zaimi tadi. Dan itu kira kata sebenarnya berpakaian ni boleh kata mungkin sikap juga. Kalau orang macam saya ni, orang yang jenis, kalau mungkin orang tak percaya, tapi saya orang yang jarang beli baju. Kalau kata baju saya macam ni ada dekat 10 baju macam ni je, cuma tukar colour je, baju tu je, itu pun sahabat saya yang hadiahkan. Seluar yang saya pakai ni 8 tahun lepas ada 5 pasang, yang tu je saya tukar. Yang lain-lain itu je baju. Saya orang yang tak akan fikirlah banyak sangat pasal baju ni. Jadi songkok yang saya pakai pun mungkin bila bertemu dengan tuanku setahun 2 tahun sekali, itu bolehlah pakai.
Tapi okey, itu apa yang berkaitan dengan sunnah. Tapi topik yang kita akan bicarakan pada hari ini iaitu tentang makanan sunnah antara syariat dan adat. Dan kita tahu sekarang ini macam-macam produk. Kalau kita masuk dalam negara ni, kita buka TV, kita buka radio, pergi dekat pameran-pameran mana, ada je nama-nama makanan sunnah. Sama ada suplemen, produk tambahan yang orang claim ini makanan sunnah, perubatan sunnah, perawatan sunnah, menyebabkan ramai daripada masyarakat melihat inilah makanan yang sebenarnya dituntut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan selain daripada itu tak berapa sunnah. Asal kepada sunnah ini ataupun makanan ini Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Secara umum Allah kata wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya Allah telah menciptakan dunia ini semua untuk kamu. Asal dalil yang menjadi bahawa perkara-perkara yang membabitkan keduniaan semuanya adalah asalnya halal. Dan lebih spesifik daripada sudut makanan, Allah kata kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Nabi beritahu, Allah beritahu kat Nabi, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mendapati apa-apa pun makanan yang diwahyukan kepada aku ini haram, melainkan dam ataupun kita kata darah yang keluar ataupun khinzir, dan sebahagian daripadanya telah diperincikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu asal kepada makanan. Kemudian dalam bab pemakanan ni secara umum, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan even Al-Quran pun bila disebut tentang makanan, fakulu washrabu wala tusrifu, makanlah apa sahaja, minumlah apa sahaja, jangan membazir. Dalam hadis Nabi pun ada sebut wakulu washrabu wa tasaddaqu walbasu min ghairi sarafin wala makhilah. Nak pakai, nak minum, nak belanja, buatlah. Tetapi selagi mana kita tak sampai tahap yang boleh membuatkan kita angkuh, dan jangan kita membazir ataupun berlebih-lebihan. Itu asal, kita kata dawabit kepada pemakanan di dalam Islam. Kerana itu ada satu hadis yang telah disebutkan, kul ma syi't wal bas ma syi't ma akhta'atka khallatan sarafun aw makhila. Makan apa sahaja yang kamu nak, pakailah apa sahaja yang kamu nak, tetapi jangan sampai ke tahap ada perasaan meninggi diri ataupun membazir. Kita beli banyak sangat, kita makan tak habis. Itu semua termasuk apa perkara yang menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang perlu kita kena tahu, para sahabat Nabi SAW, mereka ini tidak begitu peduli pun soal nak makanan apa sangat. Sahabat Nabi ini dia tak macam kita. Kalau kita ni kalau datang ke Penang, first kali fikir, restoran apa sedap ah? Hari ini kita pergi Hamidiah, ni pergi ke sana, ni pergi kan, tak tahu banyak sangat restoran kat Penang tu. Macam-macam kita nak try. Okey, kat Perlis ni apa yang sedap? Ikan bakar sini, ni macam-macam kita nak try. Kita punya hidup lebih, kita fikir makanan dah jadi sumber motivasi kehidupan kita kan. Sebab tu kalau kata, mungkin kalau datang ke Perlis ni, dia orang tak jamu makanan sedap-sedap, kita pun lemah semangat nak datang. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum tak ada kita nak fikir pasal makan apa, kita nak makanan apa hari ni, makanan yang sunnah, makanan itu, tak ada. Makan apa yang boleh hidup, apa yang mudah didapati. Kata tak mengganggu pemikiran para sahabat radhiyallahu anhum dalam soal pemakanan. Baik, ini apa yang dikaitkan dengan produk-produk ataupun makanan-makanan sunnah. Okey, kalau kita tengok dalam produk-produk yang ada di negara kita ni, kebanyakan kalau dikatakan itu adalah makanan sunnah, maka mesti akan ada ni dia punya ingredient dia. Kalau tak kurma, ada zaitunnya, ada tinnya, ada buah delimanya, ada madunya.
Even mungkin kita akan tengok some habbatus sauda ataupun pelbagai benda lain lagi. Dan kita tak boleh nafi setiap daripada sesuatu apa yang disebutkan ni ada khasiat. Kan kalau apa yang saya tulis kat sini ni kurma. Oh, kata sebab apa kata kurma ini salah satu makanan yang sunnah? Ialah ada disebutkan dalam hadis itu apa yang Nabi makan. Allah juga sebut dalam surah Maryam tentang Allah suruh gegarkan dekat Maryam ni supaya gegarkan pokok kurma ni supaya rutab tu boleh jatuh, dia boleh makan. Dan kemudian kalau kita tengok dari segi saintifik pun memanglah ada khasiat-khasiat dia. Apa yang saya tulis di sini ni macam-macam lah khasiat dia. Ada antioksidannya, ada yang baik untuk kardiovaskularnya, ada yang baik untuk merawat pesakit kanser, ada yang baik untuk pesakit stroke. Zaitun contohnya, kenapa dikatakan ini sebagai makanan sunnah? Dalam Al-Quran Allah cerita tentang Allahu nurus samawati wal ard mathala nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Daripada situlah maka mereka cuba untuk nak mengistimbat, oh ini disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia juga adalah daripada makanan sunnah. Begitu juga dengan buah tin, wa tin wa zaitun, kemudian macam-macam yang lain. Tetapi kita tak nafi daripada sudut khasiat ni ada. Tetapi apa yang kita question, benarkah sekiranya ada ingredient-ingredient ni dalam makanan kita menjadikan satu makanan itu sebagai sunnah? Lepas tu nanti dia akan ada macam keadaan. Okey, kalau kita makan buah tin, sama tak macam mana kita ambil suplemen ataupun produk yang mengandungi ekstrak-ekstrak buah tin. Kemudian kita nak kaitkan sekarang ni apa sahaja produk sunnah. Okey, blend je. Siapa-siapa nak jual sekarang, dia nak jual katakan fresh orange, boleh kita jual air ni, kita jadikan dia sebagai perlis Darus Sunnah ni, kita jual banyak produk sunnah. So setiap daripada makanan kita, kita taburkan sikit buah zaitun. Setiap daripada air yang kita bagi minum ni, kita letak sikit ekstrak-ekstrak buah delima, buah kurma. Itu akan jadi kita punya pemakanan pun sunnah. Tetapi adakah itu ta'rifan pemakanan sunnah? Ya, yang ini antara perkara yang kita kena jelas. Okay, so kita kena ingat, tak dinafikan makanan ini ada khasiatnya. Tetapi kalaulah makanan ini ada pun khasiatnya, adakah makanan lain yang tidak dimakan oleh Nabi SAW itu tidak mengandungi khasiat? Kalau Nabi tak makan brokoli, adakah brokoli itu tidak sunnah, tidak seberkhasiatnya makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi SAW? Sampai kita nak mengatakan bahawa oh, kalau nak sunnah, kalau nak baik, makan yang ni je. Hari ni kita duk makan nasi kandak, kita duk makan ikan bakar, ikan cencaru, ni semua ikan-ikan yang Nabi SAW tak makan dulu. So maka dia tidak baik. Adakah itu cara kita berfikir tentang erti pemakanan sunnah? Okey, yang tu kita akan tahu sebentar lagi. Okey. Ini saya sentuh laju sebab sebahagiannya telah disentuh oleh sahabat-sahabat sebelum ni tadi. Iaitu kalau kita tengok tentang perbuatan Nabi SAW yang kita nak kaitkan dengan sunnah. So, ramai orang bila dia kata ini Nabi buat, terus dia kata ini sunnah. Dan tadi pun sahabat-sahabat dah sebut tentang ada sunnah yang sama ada dimasuk dalam kategori tasyri'i ataupun yang dituntut oleh syarak ataupun tidak. Jadi sunnah Nabi SAW dia ada yang melibatkan qasir alaih, maksudnya ada yang melibatkan untuk apa yang Nabi lakukan sendiri, ataupun ada yang Nabi buat ni dia membuat tu melibatkan orang lain. Okay, tapi kita tak akan sentuh semua, kita sentuh yang berkaitan. Okay, apa sunnah yang ataupun perbuatan yang Nabi SAW lakukan diri sendiri itu ada beberapa jenis. Kita ada yang membabitkan tentang perbuatan Nabi yang Jubiliyah, ada disebutkan, diperincikan sebelum tadi. Dr. Azman pun ada cerita. Dia ada yang membabitkan adat tradisi. Dia ada yang membabitkan tentang Nabi lakukan itu kerana ada satu manfaat ataupun kerana nak menjauhi satu kemudaratan. Itu bahagian lain. Kemudian ada sunnah yang Nabi SAW lakukan kerana mengikut syarak. Dan apa yang Nabi SAW lakukan kerana mengikut syarak ini
ada yang daripada bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang tidak melibatkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bukan mukjizat Nabi, yang tidak melibatkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagiannya dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perkara yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian yang mana al-mushtarak, iaitu berkongsi. Maksud semua orang pun boleh untuk nak melakukannya. Dan semua pula perkara yang boleh dilakukan oleh kita semua, ada benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ini kerana ada banyak macam sebab. Ada yang disebabkan kerana wahyu yang tertentu. Nabi nak jelaskan tentang kemusykilan ada pada satu-satu ayat perintah yang Allah turunkan. Ada juga yang kerana Nabi menunggu juga untuk wahyu itu turun sementara Nabi nak buat sesuatu itu. Dan ada juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang tak ada kaitan dengan wahyu yang lain. Sama ada Nabi SAW buat ini untuk nak menunggu wahyu tadi itu, ataupun yang tiada kaitan dengan wahyu. So daripada pembahagian-pembahagian ini, so kita tahu bahawa lebih kurang perbuatan Nabi SAW ini ada lebih kurang 10 jenis. Okay? Ada yang berbentuk adat, ada yang berbentuk dunia. Ini kita tak nak perincikan semua ni lah. Dunia ni macam-macam lah. Nabi meniaga ataupun Nabi mengembala kambing. Adakah dituntut untuk kita bila bekerja sunnah ni kita kena meniaga kambing? Kalau orang tanya, kau meniaga apa? Saya meniaga itik salai. Tak sunnah tu. Kalau nak kena buat kambing. Itu baru sunnah. Tak, Nabi SAW tak diutuskan untuk nak mengajar kita macam mana kita nak berniaga. Tetapi bila Nabi terlibat dalam perniagaan, Nabi mengembala kambing, kerana itu urusan dunia. Yang Nabi SAW sebagai bashar, sebagai manusia juga kena hidup, kena lalui proses kehidupan di dunia. Jadi tidak menidakkan pekerjaan yang lain itu sebagai tidak sunnah. Masuk dalam bab ni, bab perubatan, lain-lain ni semua. Tapi tak apa, itu kita tak mau perincikan. Ada perbuatan Nabi SAW daripada yang membabitkan mukjizat Nabi. So mukjizat Nabi ni kita jangan ikutlah. Nabi, contohnya Nabi buat isyarat belah bulan. Tiba-tiba kita kata, okay, kita kena cuba juga. Try belah bulan, tak terbelah-belah. Kan? Tunggu bulan jatuh di riba. Itu baru ada. Tetapi itu antara perbuatan Nabi yang kita tak payah ikut. Ada yang melibatkan al-muta'addi, yang ada melibatkan orang lain, ada melibatkan Nabi intidhari, Nabi menunggu wahyu. Ada yang melibatkan khususiyah Nabi SAW. Contoh Nabi berkahwin lebih daripada 4 orang. Jadi adakah kita nak tiru benda ni? Kita nak buat benda ni? Tak. So apa yang saya warnakan hitam tu, kalau boleh tengok di skrin ni, ini semua bab-bab pembahagian yang mana perbuatan ini tidak disyariatkan untuk nak kita follow. Tetapi yang bab yang sunnah yang disyariatkan untuk kita dituntut itu dimasuk dalam bab al-bayani ataupun al-imtithali. Al-imtithali something yang kita kena ikut, follow contoh Nabi SAW. Al-bayani apa yang Nabi telah jelaskan kepada kita, yang telah minta dan tuntut kepada kita untuk buat. Tetapi ada yang al-mubtada' al-mujarrad, ini itu bab-bab khilaf di kalangan para ulama yang itu kita belum mau sentuh. Tapi apa yang kita nak sentuh tentang pemakanan pada hari ini, dia melibatkan sunnah al-jibiliyah. Banyak tadi dah dibicarakan oleh sahabat-sahabat tentang aspek sunnah al-jibiliyah. Tapi saya sentuh sikit sebab ini ada kaitan dengan pemakanan Nabi SAW. Sunnah jibiliyah mungkin boleh kita bahagi kepada dua. Satu, apa yang Nabi buat, macam benda-benda yang semula jadi ni, apa yang Nabi buat secara purpose. Nabi buat tu memang kerana Nabi nak buat benda tu, Nabi pilih nak buat benda tu. Ada yang Nabi buat kerana itu bukan benda pilihan. Benda yang bukan pilihan sebagai contoh apa dia? Reaksi kita. Kalau kita happy, macam mana kita buat muka? Senyum, kita gelak. Ada tak reaksi lain yang kita boleh buat kalau kita gembira? Kalau gembira je kita menangis. Tak tahu lah, itu mungkin ada kalau orang ada masalah yang tak sihat ke sebagainya. Kalau kita makan satu ataupun kita minum air tu masin, muka kita berubah tu, berkerut kan.
Itu reaksi manusia yang bukan option untuk nak kita pilih. Kita tak boleh nak macam bila masin, terketawa. Tak boleh. Sebab itu semula jadi manusia. Bila dia bereaksi begitu, bila dia sedih dia menangis, bila dia takut, bila dia marah, ada dia punya reaksi kita yang berkongsi semua sebagai manusia. Itu kita tak boleh pilih. Antaranya kalau Nabi SAW suka ataupun bencikan sesuatu, normal sebagai satu manusia. Nabi SAW tak suka makan dab, biawak padang pasir. Dan siapa yang pernah kat sini makan biawak padang pasir? Biasanya siapa yang pernah belajar di dekat negara-negara Arab ni, dicuba try. Biawak padang pasir ni tak semua orang suka makan. Sama ada kerana dia rasa macam biawak padang pasir ni macam cicak gergasi, dia rasa geli nak makan, ataupun orang tu rasa macam try lah, dimakannya. Nak makan dab ni lambat. Saya pun tak tahu dia mati ni berapa lama sebenarnya. Sebab selepas kita sembelih dab tu, masa dulu saya dengan kawan saya sembelih dekat atas bumbung rumah, rooftop dekat atas tu, sembelih turun bawah, sejam dulu tunggu, naik balik sejam lepas tu, tak mati-mati. Tak tahulah dah mati ke ataupun itu muscle dia, tapi yang tinggal dekat kepala kita sembelih tu, dia boleh angkat lagi kepala macam tu. Kita pun tak pasti dah mati ke belum ni. Kalau dia dah mati, kenapa dia bergerak? Orang kata tak, dia dah mati ni muscle dia punya reaction. Mungkin juga sebab bila kita dah lapar dah, tiba-tiba basuh kat air tu masih lagi menggelitik macam tu. Itu sebab tu ada sebahagian orang dia tak lalu makan. Nabi SAW tak lalu makan. Bila dihidangkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an, Nabi tak sentuh. Tapi Nabi SAW, adab Nabi SAW dengan makanan, bila dia tak suka, dia tak cakap ini makanan apa ni, busuk, tak sedap. Tak ada. Nabi diam, Nabi tak sentuh. Khalid kata, haram ke? Nabi SAW tak. Tetapi kerana aku tak jumpa dekat tempat aku, maksudnya aku tak biasa makan. Kita tak boleh paksa lah. Manusia ada selera. Kan, ada yang suka makan kambing, ada yang tak suka makan kambing, ada yang suka makan ni. Itu selera pilihan masing-masing. Kalau dalam hadis Nabi cerita tentang lalat yang jatuh di dalam air, kita tenggelamkan air tu, Nabi pun bagi tahu sebab dia boleh naturalkan balik air tu. Tetapi itu faedah saintifik itu yang kita tahu sekarang. Tetapi ada orang, dia tahu pun itu faedah saintifik, dia kata aku tak lalu lah. Dia kata masuk, tiba-tiba lalat masuk air kita, kawan kita tenggelam, tak nak kau minum lah. Kita dah tak nak. Itu selera kita berbeza. Kita tak boleh kata, kau benci sunnah, kau tolak hadis tak, itu bukan daripada sudut bab tu. Itu bab benda yang kita tak ada pilihan untuk nak lakukan. Ada juga Nabi SAW, dia apa yang baginda suka kerana faktor tertentu. Nabi suka kepada fulan, kepada sahabat tertentu, kepada orang Ansar. Nabi benci orang munafik. Ada juga yang Nabi SAW suka kerana benda itu tabi'i, makanan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul hulwal barid. Nabi SAW suka akan makanan yang sejuk lagi manis. Ini dalil kita nak jual aiskrim. Aiskrim ni adalah aiskrim sunnah. Sebab apa? Dia sejuk, dia manis. Itu yang kita selalu dengar tu, produk-produk yang ada unsur manis, ada unsur sejuk, terus kata ini makanan sunnah. Kalaulah itu apa yang kita faham penyakit sunnah, ataupun kita kata itu sunnah, makanan sunnah. Kalau orang tu kencing manis, dia tak nak makan benda manis tu, kita kata kau benci sunnah kau tolak sunnah Kalau kau suka sunnah, percayalah makan benda yang manis ni, diabetes kau akan hilang. Itu pemahaman yang salah. Tapi Nabi sebagai bashar, dia suka benda yang manis, dia suka benda yang sejuk. Ada orang tak suka sejuk, ada orang tak suka benda-benda yang manis. Itu selera manusia. Nabi SAW ada suka jenis kuah-kuah yang dia ambil, yang dia buat daripada roti, dia buat daripada daging. Itu jenis pilihan masing-masing. Ada antara kita tak, saya tak suka makan daging Ustaz, saya suka makan ikan saja.
Kalau ikan pun saya tak suka makan ikan air tawar, Ustaz. Macam-macam pilihan manusia. So Nabi sebagai bashar, dia juga ada selera-selera baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Adakah kita nak ambil itu semua, kita terus kata ini produk sunnah? Apa sahaja yang Nabi suka ni terus kita kata produk sunnah? Tak bolehlah kata macam tu. Kan? Kemudian ada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan daripada sudut jibiliyah yang memang Nabi pilih. Memang tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat benda tu, Nabi ada pilihan buat dan Nabi ada pilihan untuk nak tinggalkan. Kalau makanan tak boleh, kita manusia, semua orang kena makan. Kalau tak makan, mati. Ada benda yang Nabi buat, Nabi boleh tak buat. Contoh, Nabi SAW, rumah baginda SAW dibuat daripada tanah liat. Bumbung rumahnya dibuat daripada pelepah-pelepah kurma. Kemudian, tiba-tiba kita hari ni buat rumah daripada batu bata. Kalau Nabi dulu minum daripada bekas kulit, hari ni kita minum daripada cawan. Rumah kita punya bumbung tu genting-genting daripada plaster ceiling dan sebagainya. Adakah itu semua tidak sunnah? Dia kata Nabi purposely buat benda ni. Nabi boleh buat, Nabi boleh tak nak duduk kat rumah tu pun. Nabi ada option buat. Nabi SAW berkahwin. Okay. Bila Nabi SAW berkahwin, tengok macam mana Nabi SAW berkahwin. Nabi berkahwin dengan wanita daripada Quraisy, daripada kabilah-kabilah Arab tertentu. Jadi kita boleh kata kat sini, tu semua tak sunnah ni. Kahwin siapa? Orang Melayu. Wah, ini kahwin orang Melayu ni tak bukan sunnah ni. Nak kahwin kena kahwin kabilah Quraisy. Nabi boleh nak kahwin kabilah lain, Nabi boleh buat pilihan tu. Tetapi Nabi memilih tu. Kerana apa? Adakah kerana ia dituntut semua daripada kita ni kena kahwin wanita Quraisy? Macam mana dengan nasib wanita-wanita Melayu kita? Tak ada lah. Kenapa saya sekejap? Okay. Alright. Okay. So itu satu bentuk pilihan. Okay. So itu antara benda-benda yang berkaitan dengan jibiliyah. Tapi tak apalah. Kita terus ke depan. Sebahagian daripada apa yang disebutkan ni juga ada benda yang telah disebut Al-Fadhil Dr. Uzaimi. Tak apa, saya tak payah sentuh lah benda-benda ni. Okey, antara yang berkaitan dengan makanan. Bila dikatakan kenapa makanan ini jadi sunnah, kerana dia mengatakan bahawa dalam elemen makanan ni dia ada elemen saintifik, ijaz ilmi yang memberikan khasiat tertentu. Maka dia kata, tengok kurma ada khasiat, ini sudah terbukti. Ataupun kita kata delima ini berkhasiat, dia sudah terbukti, maka kita keluarkan juz delima. So kadang-kadang kita hairan juga bila kata golongan-golongan yang nampak macam beragama sikit, bila dia berniaga, dia nak jual air asyik-asyik jual air kurma ataupun air jual delima. Dia tak nak jual asam boy, tak nak jual air lain. Dia mesti dikaitkan dengan produk-produk ni supaya nampak makanan tu lebih Islamik. Okay, memang kita tak nafikan setiap daripada buah-buah tu apa yang Nabi SAW makan ada khasiat-khasiatnya, tetapi adakah dengan cukup kita tengok adanya khasiat pada certain makanan yang dimakan oleh Nabi SAW tu, kita terus kata ini adalah makanan sunnah? Sebagai contoh, bila disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata ni'mal idam al-khal, kan, sebaik-baik lauk cuka. Jadi ini satu kita boleh buat produk ni. Maksudnya kita kena cuba untuk nak buat ni satu idea untuk Bumi Perlis menghasilkan makanan berlandaskan kepada cuka, kerana ia produk sunnah. Adakah begitu maksudnya? Tak. Kita kena tengok konteks ayat tu. Walaupun kita tak nafikan cuka itu ada kebaikan dia, ada macam antibiotik dia, tetapi kalau kita tengok siyak hadis itu, struktur ayat hadis itu, kita akan tahu bila Nabi kata ni'mal idamul khal, bukan nak bagi tahu maksudnya khal ni ataupun cuka ini adalah makanan yang kita kena ambil setiap waktu. Tapi kita kena tengok konteks ayat ni. Nabi pergi ke rumah, kemudian dekat rumah tu Nabi minta makan, tetapi tuan rumah tak ada lauk. Apa yang dia kata? Cuma ada al-khal, cuma ada cuka je yang kita ada buat lauk. Nabi pun cakap ni'mal idamul khal. Sebagai manusia yang menghargai,
nikmat anugerah daripada Allah. Nabi tak mau tuan rumah tu rasa macam aku cuma ada cuka, jadi dia rasa macam serba salah, dia rasa macam dia tak ada apa. Nabi nak sejukkan hati dia. Kita kena faham konteks sesuatu hadis itu untuk nak kaitkan dia sebagai sunnah ataupun tak. Sama macam kalau kita tengok ayat Al-Quran bila Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah ketenteraan, kekuatan yang kita boleh untuk nak menghadapi, menggerunkan musuh-musuh Allah daripada kuda-kuda tambatan. Kalau kita faham ayat ni, kita tak akan faham, kalau kita nak menang lawan dengan Amerika, kita kena ternak kuda sebanyak-banyaknya. Itu akan menggerunkan Amerika. Adakah begitu maksudnya? Tidak. Kalau ada kita buat macam tu memang pakat semua gelak lah. Dia boleh datang bom je. Tetapi apa yang dimaksudkan ialah konteks ayat itu the best kenderaan, senjata yang terbaik yang ada pada zaman tu, kuda-kuda tambatan. Pada zaman kita ada jet pejuang, kita ada kereta perang dan sebagainya. So kita kena faham konteks hadis. Okey. Yang kedua is kalau kita nak sentuh pasal produk suplemen yang ada sekarang ni. Okay, produk suplemen ni yang dikatakan campur delima, campur ini, berapa persen je sebenarnya dia letak? Sikit je. Dan ada kajian-kajian yang telah dibuat menunjukkan sebenarnya ia tidaklah memberi kesan yang signifikan daripada sudut penyakit ataupun nak merawat penyakit itu, tak memberi kesan signifikan sangat. Kemudian kita nak gunakan campuran ekstrak itu, kita kata sebagai makanan sunnah, tak kena. Sebab beza bila kita makan makanan itu sendiri dan juga bila benda itu sudah dijadikan sebagai pati ataupun ekstrak. Dia tak akan sama khasiat dia walaupun kita campur ini, campur itu, campur ini. So adalah kajian yang telah dilakukan untuk nak menunjukkan bahawa apa yang telah melalui proses itu tidak sama dengan bila mana kita makan makanan direct yang kita ambil terus tu. Okey, kemudian adalah apa yang disebut oleh even dalam muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri pun dah sebut dah 5 tahun yang lepas tentang larangan lah benda-benda ni untuk kita kaitkan mana-mana produk dengan makanan sunnah. Asalkan ada ruqyah terus kita kata ni makanan sunnah, tu ada telur sunnah tu. Telur pun boleh jadi sunnah. Kenapa dia boleh jadi sunnah? Sebab dia kata ada yang buat kerana dia telah diruqyahkan, telah dibacakan Al-Quran. Ada yang kata kerana kami telah jaga mak ayah telur ni supaya mereka ni tidak berzina. Itu sampai ke tahap tu kita kata manusia nak meniaga menggunakan agama ni untuk dunia kan. Oh dahsyat. Okey, panjanglah ini rumusan ni sebenarnya is muzakarah kebangsaan pun dia tak bagilah. Fatwa kebangsaan pun tak bagi untuk nak kita salah guna perkataan makanan-makanan sunnah ataupun produk sunnah. So persoalan yang terakhir sebenarnya apa yang perlu kita fikir? Adakah sebenarnya kita kena fikirkan tentang makanan sunnah ataupun bagaimana untuk nak kita mensunnahkan pemakanan kita? Itu penting. Sebab beza makanan, kita nak kata makanan sunnah, kita ambil certain produk, kita khususkan ini sahaja sebagai sunnah, ataupun kita boleh jadikan lifestyle makanan kita ini sebagai sunnah. Itu yang lebih aula. Cara kita nak makan, adab kita makan yang tidak berlebih-lebihan. Macam Nabi SAW makan, kemudian dengan makanan yang penuh beradab, cara kita makan. Kalau tidak, orang akan kata, itu orang petikai, ni orang sunnah tapi makan tu pakai sudu, pakai garpu. Dia tak faham. Dia kata sebab apa? Nabi makan 3 jari. Nabi makan 3 jari. So kalau kita makan, bayangkan nak makan nasi kandar, nasi Arab 3 jari. Jenuh, lama, customer tunggu panjang, lama. Tetapi bila kita faham hadis itu, iaitu Nabi nak ajar dengan cara kita makan yang paling beradab. Bila kita makan dengan 3 jari, makan zaman tu kurma, makanan yang ketul-ketul, sesuai, cantik, beradab. Tapi kalau kita makan nasi, cuba kita pernah tak siapa-siapa makan dengan ada sesetengah kawan, bila makan nasi yang datang daripada luar negara, kita makan nasi ni cantik kan, mengikut pandangan kita, kita rasa beradab lah makan macam tu jari. Pernah tak tengok orang makan nasi tu kepal-kepal, lempar-lempar, lepas tu dia baru makan? Siapa yang kawan-kawan luar ni dia faham lah. Itu kita tengok, apa dia makan dia macam tak beradabnya.
Macam itulah rupa dia. Maksudnya kita makan dengan konteks yang paling beradab dengan keadaan sekitar, itulah sunnah Nabi SAW. Sama macam pemakaian yang diceritakan oleh Al-Fadhil Dr. Ruzaimi. Bila kita pakai satu pakaian dikira dalam masyarakat kita sebagai satu pakaian yang baik, maka itulah sunnah Nabi SAW, baik dalam berpakaian ataupun pemakanan. Tapi kalau kita makan kurma sekalipun, tetapi bila kita makan sampai kembung, itu tidaklah sunnah. Itu dah menyalahi sunnah, sebab dia dah memberikan kepada kita mudarat. Tetapi kita kena ingat, makanan yang saya kata tidak melibatkan sunnah ini, hanyalah jika makanan itu tidak mengandungi unsur bayani ataupun imtithali. Apa yang Nabi sebut ada kelebihan, apa yang Quran sebut ada kelebihan, itu cerita lain. Dalam Quran Allah cerita pasal madu, yang mana Allah kata keluar daripada butuniha syarabun mukhtalifun alwan fi shifa. Satu-satunya makanan yang Allah clearly sebut makanan ini ada khasiat untuk menjadi penawar. Itu cerita lain. Ada makanan-makanan yang Nabi bagi tahu kerana macam contohnya kurma itu dimakan 7 biji sehari, itu cerita lain. Tetapi yang lain, yang kita cerita pasal lain-lain ni, yang ini antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Saya kira sekadar itu sahaja dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.